Perkembangan teknologi hijau. Teknologi hijau ialah teknologi atau aplikasi yang dibangunkan untuk mengurangkan impak aktiviti manusia terhadap alam sekitar. Pengenalan dasar teknologi hijau kebangsaan pada tahun 2009 telah merintis penggunaan teknologi hijau dengan lebih meluas dalam pelbagai sektor di Malaysia. Kesedaran masyarakat terhadap pencemaran alam sekitar dan perubahan iklim telah mempercepatkan usaha ke arah penghasilan serta penggunaan teknologi hijau di samping penggunaan sumber yang lebih lestari. Penggunaan teknologi hijau tidak hanya terhad kepada bidang perindustrian, tetapi sangat luas merentasi pelbagai aspek kehidupan. Pusat Perubahan Iklim dan Teknologi Hijau Malaysia juga dikenali sebagai Green Tech Malaysia, yang merupakan agensi kerajaan yang bertanggungjawab memperkenalkan pelbagai program dan insentif untuk menggalakkan penggunaan teknologi hijau dalam pelbagai sektor ekonomi negara. Sektor-sektor teknologi hijau dan contoh aplikasi yang terlibat. Yang pertama, bekalan tenaga, iaitu tenaga boleh diperbaharui seperti solar, hidro, geoterma dan angin. Yang kedua, pengurusan sisa dan air sisa, seperti kitas mula dan kaedah olahan larut resapan tapak pelupusan. Selain itu, tempat pelupusan bahan elektronik e-waste, pengurusan loji domestik yang dirawat oleh Indah Water. Seterusnya, pengangkutan. Kenderaan menggunakan bahan api alternatif, seperti contoh kereta hybrid, kereta api elektrik MRT, petrol tanpa pelambang. Selain itu, bangunan, penggunaan bahan binaan mesra alam dan bangunan jimat tenaga. Di samping itu, industri, penggunaan alatan dan teknologi cekap tenaga. Seterusnya, pertanian. Pertanian ialah pengeluaran makanan dan barangan melalui perladangan, penternakan dan perhutanan. Ia merupakan perkembangan utama yang membawa kepada kebangkitan tamadun. Penanaman mewujudkan lebihan makanan dan seterusnya membolehkan pembangunan masyarakat yang lebih padat dan berstrata. Antara isu pertanian, yang pertama produktiviti, harga tidak stabil, penyebaran dan pengalaman teknologi baru, pendidikan dan latihan, penghijrahan penduduk, pencemaran alam sekitar dan kekurangan tenaga buruh. Seterusnya, perhutanan. Sektor ekonomi berasaskan sumber hutan seperti pembalakan dan penyelidikan hutan, termasuk aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan. Isu-isu perhutanan. Yang pertama, ekonomi negara. Yang kedua, kawasan tadahan hujan. Yang ketiga, penampan hakisan. Yang keempat, penyelidikan dan pembangunan. Yang kelima, penstabilan suhu dunia. Dan yang terakhir, habitat flora dan fauna. Teknologi hijau dalam pengurusan sisa dan air sisa. Tujuannya adalah untuk memastikan pengurusan sisa yang lebih cekap, pengurangan pembebasan gas rumah hijau dan penyingkiran air sisa yang lebih bersih. Gersan karbon juga secara tidak langsung dapat dikurangkan dan pelbagai kaedah alternatif dapat diteroka melalui teknologi hijau. Teknologi hijau merangkumi aspek pelupusan sisa, pengurusan tempat pelupusan dan olahan air sisa. Pengurusan sisa. Pembangunan pesat dan peningkatan jumlah penduduk telah menyumbangkan penjanaan sisa pepejal atau sampah yang tinggi. Ia tidak hanya melibatkan pihak berkuasa tempatan, sebaliknya semua masyarakat perlu memainkan peranan dalam memastikan keberkesanan pengurusan sisa, terutama sisa pepejal.
Seterusnya, pengurusan air sisa. Air sisa merupakan bahan buangan berbentuk cecair yang boleh terdiri daripada sisa manusia, sisa makanan, minyak dan bahan kimia. Air sisa terbahagi kepada 3 iaitu air sisa domestik, air larian stormwater dan air sisa industri. Air sisa industri mungkin mengandungi bahan kimia seperti acrylonitrile, metilbenzena, toluena serta logam berat seperti arsenik, merkuri dan plumbum berbanding air sisa domestik dan air larian stormwater. Bahan-bahan kimia berbahaya ini sukar terurai secara biologi. Kaedah olahan larut resapan tapak pelupusan dengan menggunakan prinsip elektrolisis, iaitu proses elektron penggumpalan yang digunakan untuk mengolah air sisa termasuk air sisa industri. Elektrod karbon atau kuprum akan digunakan manakala air sisa adalah sebagai elektrolit dalam proses elektropenggumpalan. Bahan pencemar akan membentuk gumpalan, juga dikenali sebagai flok, dan diasingkan dari air, seterusnya disingkirkan sebagai bahan enap cemar. Bahan enap cemar setelah dirawat dengan betul boleh digunakan sebagai baja dalam sektor pertanian. Air sisa yang sudah diolah dapat diguna semula untuk pengairan tanaman atau disingkirkan sebagai effluent. Ini contoh proses rawatan air sisa. Kepentingan teknologi hijau dalam kehidupan. Yang pertama, sumber tenaga yang lebih bersih. Kedua, membantu memperlahan pemanasan global. Yang ketiga, memacu inovasi baru. Yang keempat, kualiti hidup meningkat. Yang kelima, pengurusan sisa buangan yang lebih berkesan. Sekian sahaja daripada saya, Masya Kaisara binti Zamri dari kelas 5 Arif. Sekian, terima kasih.